Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So video kali ini adalah merupakan satu topik terbaru yang akan aku selitkan di dalam perjalanan video SRTV untuk sesi Liga Super tahun 2023 ni, dan juga beberapa perlawanan yang akan datang adalah mengenai tajuk dia seperti mana yang kamu nampak sini, ada 5 perkara yang kita pelajari. So mainly tajuk ni aku akan selitkan selepas aku buat ulasan suatu perlawanan tersebut. Tapi untuk video kali ini adalah mengenai ulasan mengenai apa benda yang kita telah pelajari, apa yang aku nampak lah. So ini again adalah pendapat aku saja mengenai perkara menarik untuk aku kongsikan daripada kamu, hasil daripada pemerhatian aku selepas 3 perlawanan domestik di Stadium Likas yang telah dilakukan oleh Sabah FC. Tolak tour di Thailand tu pasal itu aku nak dapat, kita lah basically nak dapat tengok sangat apa yang berlaku dalam perlawanan tu. So 5 perkara yang kita pelajari ni adalah hasil daripada pemerhatian aku sekali lagi sewaktu perlawanan persahabatan yang telah berlaku di Stadium Likas, yang bagi aku patut aku kongsikan sama kamu lah. So jom kita mulakan perkara yang pertama. Kekalkan formasi 3-4-3. Sewaktu pemerhatian aku hasil daripada pembelian pemain yang telah dilakukan oleh OKS baik tempatan ataupun import, aku meramalkan formasi terbaru akan digunakan oleh OKS iaitu 4-3-3. Ikut daripada squad depth yang telah dibeli oleh OKS, tapi jangkaan aku silap di mana sekali lagi OKS meneruskan tactical dan juga formasi yang biasa digunakan oleh OKS dan juga boleh dikatakan amat familiar sudahlah untuk pemain-pemain Sabah FC, di mana penggunaan tactical ni sekali lagi familiar oleh pemain dan mudah untuk diadaptasikan bagi pemain yang sedia ada. So tidak perlulah OKS memperkenalkan satu permainan baru lagi untuk ke semua pemain yang ada dalam skuad Sabah FC sekarang, kerana kalau kita tengok hasil daripada pembelian dan juga pemain yang telah diturunkan oleh OKS daripada 3 perlawanan persahabatan di Stadium Likas sebelum ni, hampir separuh daripada pemain yang bukan asalnya Sabah FC telah dimasukkan ke dalam skuad kesebelasan utama, membuatkan hanya 5 sahaja pemain daripada season lepas berada di dalam pasukan Sabah untuk friendly match tersebut. So 5 pemain OKS tidak perlu risau, tapi lagi 6 pemain OKS perlu membiasakan mereka dengan tactical yang OKS sering kali gunakan. So membuatkan agak senanglah, di mana OKS hanya perlu fokus kepada 6 pemain yang berada di padang ataupun beberapa pemain lain lagi yang sekarang bersama Sabah FC bagi menyesuaikan diri dengan apa formasi apa yang OKS inginkan daripada taktik 3-4-3 yang OKS gunakan. Kuota import hampir penuh. Sewaktu permulaan pengenalan keputusan daripada pihak penganjur Liga Tempatan kita untuk memperkenalkan 9 pemain import yang boleh disenaraikan di dalam pasukan masing-masing, ia mendapat review yang kurang positif lah, agak negatif daripada peminat-peminat bola sepak tempatan mengatakan bahawa peluang untuk anak tempatan beraksi mungkin berkurangan. Tapi hasil daripada rekrut yang telah dilakukan pemain-pemain import yang telah dimasukkan oleh klub-klub lain, tapi kita akan bertumpu pada Sabah FC, ramai peminat Sabah FC amat teruja dan juga bersetuju dengan pilihan yang dilakukan. In fact, ada yang mahu kuota import ni dipenuhi, iaitu sebanyak 9 orang. So itulah bila orang cakap, kalau belum nampak hasilnya, kita tidak boleh judge dulu sesuatu benda tu lah. So hasil daripada apa yang kita dapat sekarang setakat video, sewaktu video ini dirakamkan, kita mempunyai 7 pemain import yang akan didaftarkan tidak lama lagi bagi saingan Liga Super 2023, dan dikatakan OKS berminat untuk memenuhi kota import ini, dan ada beberapa nama lagi telah dikaitkan untuk dipancing dan diikat kontrak bersama Sabah FC. Tapi yang 2 lagi tu remain to be seen, sama ada management Sabah FC berminat untuk menambah atas kekangan-kekangan yang mungkin lebih besar. Kita tengok sini adalah melibatkan gaji lah. Satu lagi adalah Sabah FC juga tidak mahu ketinggalan dengan klub-klub lain yang begitu sakan setakat ni membeli pemain import. Ada yang recycle pemain import pun ada juga, bagi bilang orang untuk
menguatkan atau mengukuhkan lagi saingan ataupun prestasi Sabah di Liga tempatan kita, itu Liga Super Malaysia ni. Dan seterusnya adalah gabungan hasil daripada pemilihan pemain daripada pelbagai pelusuk dunia, pengalaman beraksi dengan klub-klub lain, ada yang mempunyai pengalaman beraksi di international level, baik senior squad, baik junior squad. Ini adalah merupakan satu benda yang cukup positif bagi aku, di mana gabungan pelbagai pengalaman ni boleh dipelajari sesama sendiri, especially untuk anak jati Sabah dan juga untuk junior-junior pemain Sabah yang insya-Allah sekiranya mereka dapat mempelajari pengalaman dan juga mungkin skill-skill daripada pemain-pemain import ni, dan tidak dilupakan juga untuk pemain tempatan senior kita lah. Mereka mampu untuk mengimprovekan diri mereka agar dapat bersaing untuk mendapatkan kesebelasan utama di pasukan Sabah FC, ataupun mungkin ada yang akan mencuba nasib di klub-klub lain untuk mendapat minit permainan yang lebih banyak. Dan seterusnya adalah memperkuatkan lagi peluang perlawanan kita, of course bukan saja di liga domestik, malah untuk saingan di Asia yang memerlukan tenaga ataupun pengalaman yang cukup banyak untuk beraksi di satu level yang berbeza selain daripada liga tempatan kita. Penyerang masih belum menjadi. Jadi dengan topik yang aku cakap penyerang masih belum menjadi ni mungkin akan menimbulkan sedikit berbelah bagi pendapat lah. Tapi again aku mau ucap sekali lagi, ini adalah pendapat aku sahaja, tidak semestinya apa yang aku cakap ni betul. Tapi again ini adalah hasil daripada apa yang aku tengok 3 perlawanan sebelum ni, di mana kalau kita tengok hasil daripada 3 keputusan perlawanan, jumlah gol yang telah dilakukan oleh Sabah FC adalah sebanyak 13 gol. Dan jumlah gol daripada 13 ni yang berjaya dilakukan oleh forward kita adalah sebanyak 5 gol, manakala bakinya adalah daripada posisi yang lain-lain tu sebanyak 8 gol. Satu margin yang cukup besar jugalah sebenarnya, di mana Amri telah menjaringkan 2 gol, Darren 2 gol dan juga Njoku 1 gol. Walaupun aku cakap forward kita masih belum menjadi, tapi apa yang telah ditampilkan hasil daripada 3 perlawanan persahabatan yang kita lalui ini cukup berbeza daripada apa yang kita miliki daripada season lepas, di mana kita boleh kira sendiri guys. Aku dah kira lah sebenarnya, tapi kalau kita kira yang guna jari, cukuplah sebelah tangan ni saja untuk kita tengok berapa gol yang telah dilakukan oleh pure forward kita. Pemain yang betul-betul beraksi untuk forward kita adalah cukup rendah daripada apa yang telah dilakukan oleh forward kita pada perlawanan 3 persahabatan. Tapi again, seperti mana aku cakap pada video sebelum ni, kita tidak boleh membuat atau mengambil perlawanan persahabatan ni sebagai tali ukur sebenar di mana kehebatan atau prestasi Sabah FC untuk saingan Liga Super bagi tahun ni. Ini sebenarnya kita akan nampak sebaik sahaja saingan Liga Super bermula tidak lama lagi. Dan seperti mana aku katakan pada video sebelum ni juga, untuk mendapatkan untuk kita unleash sebenar keupayaan, especially Darren Lock, pasal Njoku kalau kita tengok daripada perlawanan yang telah beliau lalui, dia lebih banyak dideploy untuk berada di kanan ataupun kiri pasukan Sabah FC dan amat jarang untuk berada di bahagian center forward sebenarnya. Tapi apapun, sekali lagi untuk kita mengunleash kehebatan sebenar Darren Lock ni, banyak perubahan ataupun ada satu adaptasi yang perlu dimasukkan oleh OKS di dalam corak permainan Sabah FC, di mana ini pun telah aku katakan pada video sebelum ni, di mana pendekatan terbaru perlu diberikan untuk bahagian hadapan Sabah FC bagi membantu untuk memberi servis kepada Darren Lock untuk menyesuaikan cara mana sebenarnya Darren Lock boleh melakukan gol. Dan seterusnya yang lebih besar dan ketara di sini adalah keserasian di antara Darren Lock dan juga support yang diberikan kepada Darren Lock belum wujud lagi, tapi insyaAllah aku rasa jika diteruskan beberapa pemain seperti contoh Darren Lock berada di depan, Sadil, Jilton terus diberi kesebelasan utama untuk perlawanan-perlawanan akan datang, insyaAllah keserasian mereka akan cepat ditemui. Pertahanan Sabah semakin utuh. Ini adalah antara benda yang balik-balik aku suka sentuh sebenarnya. Pasal aku memang teruja dan aku memang tak nampak benda ni OKS akan lakukan. Di mana sekali lagi, aku ulang lagi benda ni, jangan marah. Okay? Pertahanan Sabah FC diketuai oleh 3 individu yang mempunyai ketinggian yang cukup
cukup bagi aku sesuai untuk berada di bahagian pertahanan Sabah, iaitu kebanyakannya menghampiri 6 kaki dan ada juga memang 6 kaki ya, memang tinggi tiang gol kali satu orang ni si Gabriel ni, aku tak tahulah. Tapi memang cukup tinggilah, membuatkan perbezaan di antara fizikal season lepas dan juga season ni cukup ketara, dan hasil daripada perlawanan yang telah kita lalui untuk Stadium Likas sahaja tidak ada gol berjaya dilakukan oleh pasukan lawan. Dan apa lagi yang menarik untuk pertahanan Sabah yang terbaru ni, selain daripada mampu untuk bertahan, mereka juga mampu untuk menjaringkan gol, di mana terbukti 2 gol yang telah dijaringkan oleh Gabriel pada perlawanan sebelum ini membuktikan beliau adalah merupakan salah satu threat untuk pasukan lawan sekiranya Sabah FC mendapat sepakan percuma ataupun corner, kita kira bola matilah, ataupun set piece yang dihadiahkan untuk pasukan Sabah FC. Dikenakan juga lagi dengan tiap individu yang berada di pertahanan Sabah FC, itu 3 individu ini adalah merupakan satu pemain yang mempunyai karakter leadership yang cukup bagus di sepanjang perlawanan yang telah aku perhatikan, di mana Dominic dan juga Gabriel mampu untuk memberi arahan di mana pemain sepatutnya berada, di mana pemain sepatutnya membuat marking. Dan sekiranya Gabriel dan juga Dominic tidak ada di bahagian pertahanan, seperti mana aku cakap tadi, mereka berada di atas untuk melakukan set piece. Irfan juga mampu untuk mengendalikan di bahagian pertahanan Sabah FC bagi masa-masa yang diperlukan. Pasukan baru perlu kesabaran. Okey guys, aku sudah sentuh di beberapa poin tadi di mana aku mengatakan forward Sabah masih belum menjadi dan juga defender Sabah nampak utuh. Ini adalah 2 benda yang banyak mempengaruhi prestasi Sabah FC sewaktu saingan Liga Super tahun lepas, di mana seperti mana kita tahu, kita tidak mempunyai satu individu yang cukup mempunyai profilik yang tinggi berada di bahagian hadapan kita, dikenakan lagi dengan penggantian pemain yang telah dilakukan sewaktu transfer window dibuka. Pada transfer window kedua dibuka, di mana penggantian pemain yang telah dilakukan oleh Sabah FC juga tidak mempunyai credibility untuk menjaringkan gol, menyebabkan ini adalah satu tempat yang memang kita membantutkanlah kemarahan kita untuk mendapat tangga kedua bagi saingan Liga Super tahun lepas. Dan satu lagi adalah bahagian defender kita, di mana pada awal Liga nampak cukup cantik. Kita adalah antara pasukan yang mempunyai bolos yang cukup kurang pada awal perjalanan Liga Super, tapi apabila sampai penghujung saingan Liga Super, banyak pemain defender kita cedera dan membuatkan rotation kita agak kurang, dan ia telah melibatkan prestasi fizikal dan juga stamina yang cukup ketara lah pada perlawanan tersebut. Jadi daripada apa yang aku cakap di awal video tadi, aku ada sentuh mengenai berapa pemain asal yang berada di padang sekarang dan berapa pemain baru yang berada di padang sekarang. Rasionya adalah berbeza satu pemain, di mana 5 pemain adalah pemain asal yang telah beraksi di Liga Super bagi tahun lepas, dan 6 pemain adalah pemain baru, dan ada kebanyakannya adalah pertama kali beraksi untuk Liga Super. Nampak tim ni memang cukup hebat, nampak kesebelasan ini memang cukup hebat, nampak squad depth kita memang cukup bagus sekarang. Tapi kita kena ingat satu benda, ini adalah merupakan satu tim yang cukup berbeza daripada apa yang kita miliki bagi season lepas. Seperti mana aku katakan juga, keserasian masih lagi dicari, cara untuk menyesuaikan diri dengan formasi dan juga corak permainan diingini oleh OKS masih juga cuba diadaptasi oleh pemain-pemain baru ini. Jadi kita perlu bagi masa untuk mereka menyesuaikan diri dan bagi masa mereka untuk menonjolkan kemampuan mereka yang sebenar. Jadi ini kita kena ingatlah yang macam mana. Of course kita mau menang tiap perlawanan, tapi kena ingat pasukan ini adalah pasukan baru. Mungkin perlawanan yang akan datang tidak akan menghasilkan keputusan seperti mana yang kita mahui. Jadi guys, itu adalah 5 perkara yang kita pelajari. Sebenarnya aku pelajari lah, tapi aku mau kongsi sama kamu tentang apa yang telah aku nampak untuk pasukan ni, apa yang cuba diperbaiki oleh OKS yang OKS telah pelajari daripada season lepas. Aku kongsikan kamu di video ni. So kalau kamu mau menambah lagi perkara-perkara lain yang kamu rasa perlu untuk kita kongsi bersama, kamu boleh letakkannya di ruang komentar di bawah. So kita berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.